Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Taala kepada kita berkumpul lagi. InsyaAllah hari ini menyambung kelas mengajar kita berkenaan dengan ringkasan tafsir Ibnu Katsir, yang mana kita sampai ayat terakhir itu ilham kepada ayat 171 surah An-Nisa, yang mana yang kita akan bacakan daripada 171 sampai 73 ialah berkenaan dengan tajuk pelampauan ahli kitab dan pengeluaran mereka daripada iman, pelampauan dia mengeluarkan mereka daripada iman yang sahih jatuh kepada pengabdian selain Allah Subhanahu Wa Taala. Saya mula-mula kita bincangkan pada ayat 170 berkenaan dengan tajuk ibadat ataupun kefahaman atau akidah mereka yang salah, yang mengatakan Allah Taala ni tiga dari tiga, dan cuba kita panjang sikit kita ambil balik ayat tersebut sebab tak dapat nak jelaskan dengan betul dia punya kumpulan atau pecahan yang berlaku pada orang Kristian ni. Hari itu kita alhamdulillah kita dapat tunjukkan. Dan hari ini insyaAllah kita sambung lagi, masih lagi sampai tajuk 3 ni masih lagi berkenaan dengan perbuatan mereka yang melampau sampai keluarkan mereka daripada iman yang benar. Baik. Okay. Firman Allah Ta'ala 172, 173 surah An-Nisa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنْكَفُوا وَاسْتَكْبَرُوا فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا. Lan yastankif, lan tidak sekali-kali. Yastankif enggan, tidak mahu. Istankafa yastakifu, enggan, tidak mahu. Tidak pernah sekali-kali tidak mahu. Al-Masih, Masih Isa bin Maryam, an yakuna abdalillah, untuk bahawa dia menjadi seorang hamba bagi Allah. Tak pernah Isa enggan menjadi hamba Allah, maksud dia. Okey. Walal malaikatul muqarrabun, tidak juga para malaikat yang dekat dengan Allah Taala pun tidak pernah enggan daripada menjadi hamba Allah. Umay yastankif an ibadatihi, dan barang siapa yang enggan, yang tak mahu, tak setuju, tak nak daripada mengabdikan diri kepada Allah Taala, enggan, wa yastakbir, dan juga dia sombong, membesarkan diri, fasayahsyuruhum ilaihi jami'a, maka Allah Taala akan himpunkan mereka kepadanya semua sekali. Tak ada siapa tertinggal pun. Walaupun orang tu enggan ke tak enggan ke, Allah Taala akan himpunkan semua. Maka lepas himpunkan, fa ammal ladzina amanu, maka ada pun orang yang beriman, wa amilus solihat, dan beramal akan perkara-perkara soleh, perbuatan-perbuatan yang soleh, fa yuwaffihim ujurahum, maka dia akan membalas mereka, akan mencukupkan mereka balasan mereka dan juga ganjaran mereka, wa yaziduhum min fadlihi, dan dia akan tambahkan untuk mereka daripada kelebihannya. Mana ikut kepada apa mereka buat, mereka dapat balasan, kemudian ditambah lagi dengan kelebihan yang diberikan. Allah tak kata ketika membalas kan, itu patut gelar diri syakur, sangat-sangat membalas kebaikan dengan kebaikan, bahkan lebih lagi membalas daripada apa yang sepatutnya dapat. Dia akan balas dengan lebih baik, memberikan lebih baik daripada apa yang dibuat. Itu sebab dia akan tambah daripada kelebihannya. Wa ammal ladzina stankafu wastakbaru, adapun orang-orang yang adapun orang-orang yang istankafu,
wastakbaru. Mereka enggan dan juga menyombong. Enggan dan juga menyombong. Fayu'adzibuhum 'adzaban alima, maka Allah Ta'ala akan mengadab mereka dengan azab yang pedih. Wala yajidun lahum min dunillahi waliyyan wala nasira. Mereka tak akan dapati untuk mereka, akan dapati untuk diri mereka selain dari Allah Ta'ala ada pelindung ataupun pembantu yang lain. Takkan ada pembantu dan pelindung yang lain bagi mereka. Baik. Okay, baik, sekarang kita masuk Rawa Ibnu Katsir, qala Ibnu Katsir bukan Ibnu Katsir, kata Ibnu Katsir, Rawa Ibnu Abi Hatim an Ibnu Abbasin qaul al-Masail qauluhu dia kata telah meriwayatkan Ibnu Abi Hatim an Ibnu Abbas qaulahu firman Allah Taala la yastankif, tidak akan enggan, tidak sekali-kali enggan, tidak sekali-kali akan enggan, itu la yastakbir, takkan menyombong. Takkan menyombong. Wa qala Qatadah, berkata Qatadah bin Di'amah Sadusi nak murid Ibn Abbas juga, la yahtashim, takkan berasa malu, takkan berasa segan. Al-Masih bin Maryam an yakuna abdan lillah, untuk menjadi hamba bagi Allah. Walal malaikatul muqarrabun, tidak juga berasa enggan atau tidak mahu atau malu menjadi hamba Allah Taala para malaikat yang dekat. Okay. Dia kata wa qad istadalla ba'du man dhahaba ila tafdilil malaikati 'ala al-bashari bi hadhihi al-ayati. Dia kata sebenarnya telah berdalilkan sebahagian daripada mereka-mereka yang berpendapat, dia pergi kepada pendapat melebihkan para malaikat ke atas manusia dengan ayat ini. Dengan ayat ini. Haitsu di mana Allah Taala Allah Taala firman walal malaikatul muqarrabun, dan tidak juga para malaikat yang dekat. Mana Isa Al-Masih tak pernah rasa enggan untuk menjadi hamba Allah. Demikian juga para malaikat yang dekat. Okey. Dia kata situ ada dalil tentang kelebihan para malaikat mengatasi manusia. Untuk kita tahu bahawa sebenarnya Allah Taala dah ijtihadkan manusia melebihi makhluknya yang lain. Dia dilebihkan kita ni ke atas para malaikat. Sebab tu para malaikat pun bekerja untuk maslahah kita manusia. Menyalin amal kita, menjaga kita daripada mara bahaya. Semua sekali itu datang dengan tugasan mengadilkan rezeki. So basically kita kata kat sini ada dalil lah, tapi tapi kat sini kata Ibn Katsir walaysa lahu fi dzalika dalalah. Walaysa lahu fi dzalika dalalatun. Tiada untuk dia pada ayat berkenaan sebenarnya sebarang petunjuk. Li'annahu inama atafal malaikata 'al masih, kerana Allah Taala iringkan para malaikat tu ke atas Masih. Okey, ke atas Masih bin Maryam. Susulkan mereka, nama mereka ke atas Masih, pada Masih, pada nama Isa. Mana Isa takkan enggan, malaikat pun takkan enggan. Dia dan malaikat Okey, lianna al-istinkaf huwa al-imtina'. Kerana istinkaf ni adalah perbuatan imtina', enggan, tidak mahu, menolak. Okey. Wal malaikatu aqdaru ala dzalika bil Masih, sedangkan para malaikat lebih berupaya untuk itu berbanding Al-Masih. Jika kepada kekuatan dan keupayaan, para malaikat Allah Ta'ala berikan mereka keupayaan lebih kuat untuk jadi menolak menjadi hamba kepada Allah Ta'ala berbanding dengan manusia itu sendiri. Kita manusia ni perlu makan, perlu tidur, perlu rehat. Tak cukup sekian kita letih, kita penat. Kita perlukan jadi keperluan kita tu menunjukkan kita tak boleh lari. Sedangkan para malaikat, mereka boleh ikut kehadiran Allah Ta'ala, beri keupayaan kepada mereka kan, tak makan, tak minum, tak letih, tak penat. Tak macam kita. Sebab tu ada orang kata malaikat penat kan. Itu penipu. Tidak ada para malaikat penat sama sekali. Tidak ada para malaikat penat. Mereka tidak penat. Malaikat tidak penat Bahkan mereka menyembah Allah Ta'ala tidak pernah berhenti. Itu kena faham betul. Sebab tu kalau dia kata ada orang buat cerita lah, kalau kita baca bacaan ini, letih para malaikat menyalin. Itu semua penipu. Ni bagi penipu lara yang datang dalam zaman internet ni, suka ceritakan bukan. Tapi kat sini nak fahamkan dari segi masalah keupayaan untuk tak nak jadi hamba, para malaikat lebih berupaya banding Al-Masih. Al-Masih Maryam, Isa masih lagi perlu makan, perlu minum, perlu tidur, perlu sekian dan sebagainya. Demam, sakit. Para malaikat tak ada langsung benda-benda berkenaan. Halangan-halangan yang boleh menyebabkan mereka tertahan daripada lari menjadi hamba tu tidak ada pada para malaikat. Kita ni ada halangan-halangan yang menyebabkan kita tak boleh lari daripada jadi hamba. Kita fikir diri kita tak boleh. Memang kita pasti ada
Ada pergantungan kepada malaikat. Allah Taala beri mereka keupayaan yang sangat dahsyat yang boleh menjadikan mereka boleh kata tak nak jadi hamba. Sepatutnya lah. Tapi dia kata yang mana para malaikat ni berupaya untuk itu berbanding Al-Masih. Falidha, kerana ini, Allah Taala firman, walal malaikatul muqarrabun, tidak juga para malaikat yang dekat dengan Allah Taala, macam pemikul arash. Malaikat pemikul arash kan antara malaikat yang muqarrabun, dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas tu kalau dia kata dia katakan ialah ayat yang dia kata Allah Taala tak ada bertempat sebagainya, semua sekali dibatalkan dengan antara dalil macam inilah. Dan para malaikat ni ada dekat dan jauh. Mana maksud dia yang dekat dengan Allah Taala? Ini yang memang hampir betul dengan arash. Maka mereka ni malaikat yang muqarrabun. Maka ada juga sebut tentang macam Jibril, Mikail, Israfil. Itu malaikat yang dekat dengan Allah SWT. Ada malaikat-malaikat lain yang menyalin amal kita ni, dia jauh sikit ke kedudukan mereka. Wallah alam. Tapi dua kata dari kedudukan para malaikat ni dia hampir dengan Allah SWT. Okey. Jadi falidha kerana Allah Taala menyatakan walal malaikatul muqarrabun, para malaikat yang dekat pun tak boleh tak berupaya untuk mengatakan tak setuju menjadi hamba Allah Taala. Dia kata wala yalzamu min kaunihim aqwa wa aqdaru antina an yakun afdal, dan tidaklah dimestikan bahawa keadaan mereka lebih kuat, lebih berupaya untuk enggan untuk tidak patuh, bahawa mereka lebih afdal. Tak juga kan. Kita berupaya, kita dengan lembu lebih kuat, tapi lembu tak lebih bagus banding kita. Unta dan sebagainya. Sebab binatang tersebut lebih berupaya tapi tidaklah lebih afdal banding manusia. Macam tu. Kekuatan dia ada tapi tidak semestinya dia lebih afdal. Okey, wakilah dan dikatakan juga pendapat lain kata kenapa digandingkan di situ malaikat yang hampir seperti Isa AS. Qila innama dzukiru. Dikatakan hanyalah mereka ni disebut li'anna utukhidu alihatan ma'allah. Kerana mereka ni diambil sebagai tuhan-tuhan bersama-sama Allah. Kama tukhidha al-Masih. Macam mana diambil Al-Masih bin Maryam. Macam ni Isa bin Maryam diambil sebagai Tuhan, para malaikat pun diambil sebagai Tuhan. Jadi Allah Taala fa akhbar Allah Taala annahum abidun min abidihi. Bahawa mereka ni hamba daripada hamba-hambanya. Wa khalqun min khalqihi, dan ciptaan dari ciptaannya. So nak fahamkan maksud dia kenapa nama tu disebut dua, malaikat dan juga Isa, sebab kerana mereka Isa berserta dengan para malaikat diambil sebagai Tuhan bersama dengan Allah. Sebab tu nama itu digabungkan. Ataupun ayat-ayat tak sebut nama lain, tak sebut batu kayu, tapi sebut berkenaan dua ni, sebab ini sering diambil sebagai Tuhan bersama Allah Taala. Okey. Kama qala Ta'ala, macam Allah firmankan dalam surah Al-Anbiya ayat 26 apa sesudahnya, Allah katakan wa qalu ittakhadar rahman walada subhanah bal ibadum mukramun. Dan mereka berkata telah mengambil Tuhan yang penyayang anak. Allah kata maha suci dia. Itu Allah maha suci Allah Taala, maha bersih Allah Taala. Bahkan ibadum mukramun, mereka adalah hamba-hamba yang dimuliakan. Malaikat adalah hamba yang dimuliakan. Okay. Mereka bukannya Tuhan, mereka adalah hamba-hamba Allah. Walihada qala, kerana Allah Taala firman kat sini, wa man yastankif an ibadatihi wa yastakbir. Mana siapa yang enggan, tidak mahu daripada mengabdikan diri kepadanya, dan juga menyombong, serta menyombong, fasayahsyuruhum ilaihi jami'a, maka dia Allah Taala akan himpunkan mereka kepadanya pada semua sekali. Hai fayajma'uhum ilaihi yaumil qiyamati. Allah akan himpunkan mereka kepada dirinya pada hari kiamat nanti. Akan bawa mereka ke depan dia. Di hadapannya pada hari kiamat nanti. Dia kata wa fadilu bainahum bihukmihi al-'adl. Dan dia akan melebihkan antara mereka dengan hukum yang adil. Lebihkan orang ni, kurangkan orang tu, semua sekali dengan kelebihan dia. Dengan keadilan dia akan beza-bezakan mereka. Alladzi la yajur fihi wala yahib, dan dia ni yang dia tidak akan zalim, tidak adil padanya, dan tidak juga dia akan cenderung atau condong ke arah lain. Tidak akan sekali-kali hukum Allah Taala tu tidak adil. Semua sekali adil dan juga sama. Walihada qala, kerana Allah firman kat sini, fa ammal ladzina amanu, adapun orang-orang yang beriman. Wa amilus solihat, fa ammal ladzina amanu wa amilus solihat, adapun orang beriman dan beramal soleh, fa yuwaffihim ujurahum wa yaziduhum min fadlihi, maka dia Allah Taala akan
akan mencukupkan mereka akan ganjaran mereka dan ditambahkan mereka daripada kelebihannya. Yakni maksud dia fayu'tihim minas thawab ala qadri a'malihim as-salihah, bahawa maka dia Allah Taala akan berikan mereka ganjaran di atas kadar amal mereka yang baik, yang elok, wa yaziduhum, dan dia akan tambahkan mereka lagi ala zalika, di atas itu, min fadlihi, daripada kelebihannya, wa ihsani, daripada ihsanannya, wasa'ata rahmatihi, dan juga keluasan, wasa'ati rahmatihi, dan keluasan rahmatnya, wa amtinani, dan kurniaan dia. So tak dibayangkanlah Allah Taala sangat membalas. Macam kita Ramadan sekarang lah, puasa ni dijadikan ganjaran dia, setiap amalan anak Adam diberikan gandaan daripada 1 jadi 10 ke 100 ke 700. Tapi puasa Allah Taala kata ia adalah terpulang kepada Allah Taala. Semua anak Adam punya amalan macam tu, kecuali puasa. Allah Taala kata akulah akan membalasnya, dan dia tahan diri dia daripada makan, daripada minum, sebagainya, daripada syahwat dia kerana aku, maka diberikan ganjaran melampau. Ini yang kita katakan Allah Taala apa? Allah Taala akan menggandakan, gandakan dia. Yudha'if, dia akan gandakan. Yudha'ifu liman yasha', kan? Allah Taala menggandakan siapa dia nak, kan? Amalan kita mungkin sikit tapi boleh digandakan nilai dia. Ini terpulang kepada Allah SWT atas ihsan dia, mungkin atas niat kita. Boleh menjadi amalan sedikit tapi mendapat ganjaran yang besar dan banyak. Ganjaran besar dan banyak. Itu berdasar kepada, sebab tu bila kita dalam konteks macam apa, kita beramal ibadat ni, kita jangan kira nilai amal kita sangat. Kita beramal kerana Allah Ta'ala. Kita sibukkan diri kita dengan beramal. Tapi kita kena ingat bahawa gandaan amal tersebut kembali kepada Allah, bukan kepada kita. Kita mungkin buat benda sikit tapi Allah Ta'ala bagi banyak. Tapi mungkin juga kadang-kadang kita buat banyak tapi Allah Ta'ala bagi sikit saja. Berdasar pada niat kita, keikhlasan kita, kan, dan beramal. Ada riak ke tidak, ada sum'ah ke tidak. Sebelum tadi akan mengganggu kedudukan amal kita daripada bentuk itu diterima dengan keseluruhan, mungkin tertolak sebahagian kerana ketidakikhlasan, kerana campuran dengan perasaan-perasaan yang tak elok yang rosak dalam hati kita, boleh menyebabkan amal kita jadi kurang nilai dari sisi Allah Ta'ala. Tapi ada juga kadang-kadang amal sedikit tapi keikhlasan dia benar, kan, keamalan tu benar, melihat kepada Allah Ta'ala saja. Sebab tu yang kita sebutkan apa? Man shoma Ramadan, siapa puasa Ramadan imanan wa ihtisaban. Bila puasa Ramadan kerana beriman dan juga mengharap ganjaran Allah Ta'ala. Ini totally bukan kerana lain, bukan kerana kesihatan, bukan kerana nak hidup lama, bukan kerana tak nak mati, bukan kerana nak jaga, tak ada. Semua sekali hanya kerana iman dan juga harap ganjaran Allah Ta'ala. Dan baru Allah Ta'ala gandakan sampai menjadi puasa itu, kelikan, ya puasa lah, tapi ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, diampunkan daripada dosa-dosanya. Dosa-dosa yang dibuat dahulu akan dihapuskan dengan sebab puasa yang dia buat kerana beriman dan harap ganjaran Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini kena fahamkan betul maksud dia. Baik. Okey. So itu yang kumpulan pertama, yang bila Allah Ta'ala kumpulkan yang beriman, beramal soleh, itu balasan dia. Dia jadi lain. Wa ammal ladzina stankafu wastakbaru. Adapun orang-orang yang enggan, mereka yang enggan dan juga menyombong. Ai imtana'u an ta'atillah wa ibadatihi. Itu mereka enggan, tidak mahu daripada mentaati Allah serta mengabdikan diri kepadanya. Memang tak nak. Kan? Sebab ini masalah kita kata pada sudut manusia ni mengatakan dia kenal Allah Ta'ala, suka, cinta Allah Ta'ala, satu benda. Taat Allah Ta'ala ni benda lain. Itu yang kadang-kadang banyak orang gagal kat sini. Everybody will say that dia sincere kepada Allah Ta'ala, tapi bila membantu hukum, dia akan mula hilang. Tidak dapat memberikan kita panggil apa, kefahaman yang betul kepada diri dia sendiri. Pasal dia ialah balik pada asal, dia rasakan bahawa hanya percaya Allah Ta'ala dah cukup. Sedangkan percaya Allah Ta'ala saja, iblis pun percaya Allah Ta'ala. Itu bahasa musyrikin percaya Allah Ta'ala. Mereka gunakan nama Allah Ta'ala, kata Allah Ta'ala ni Tuhan, apa menciptakan alam, sebagainya, mereka setuju. Tapi yang mereka buat adalah abdikan diri kepada Allah Ta'ala. Menyombong daripada mentaati Allah Ta'ala, menyombong daripada ibadat kepada Allah Ta'ala. Ini benda yang kita kena jaga. So di sinilah timbul masalah yang kita bincang syirik dan sebagainya. Inilah paling besar.
Kali saya ceritakan apa, kita asatizah ni disibukkan dengan benda ni lebih daripada yang lain. Sebab kerana kalau awak salah faham, salah amal, berzina ke, mengarab, judi dan sebagainya, boleh lagi diampunkan oleh Allah Ta'ala. Possibility diampunkan itu sangat besar. Dosa itu ada, tapi boleh diampunkan lagi. Tapi kalau syirik, tak boleh diampunkan. Takkan diampunkan. Allah Ta'ala janji takkan diampunkan. Dan surah Nisa ni, kita baca 2 kali kan. Ayat 48 dengan ayat 116. Kita ingat dua kali. Kita baca 2 kali kan. Surah Nisa 2 kali. Satu ayat ke 48, betul. Satu lagi ayat 116. Betul lah. Dua kali. Dalam surah kita baca ni, sebelum ni, 2 kali Allah Ta'ala ulang berkenaan dengan innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Allah Ta'ala tak mengampunkan disekutukan dengannya. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan dia ampunkan apa selain itu bagi siapa-siapa yang dia kehendaki. Siapa dia kehendaki, selain itu dia akan ampunkan. Yang itu tak nak, dia takkan. Ini kita kata sudut bahaya dia yang mungkin orang tak perasan, orang nampak macam itu kan. Ini bahaya dia. Sebab benda ni bukan permainan. Kalau kita sebab tu bila kita bincang macam kes apa, bab capal lah, bab apa tangkal ke, bab apa, yang kadang-kadang ada orang kata alah wafak ni boleh, ayat Quran apa salahnya. Dia lupa sebenarnya masalah kesyirikan tu dengan apa sahaja. Apa saja kan, hatta dengan nabi pun tak boleh. Tapi bila orang tersebut dia buat kan, merayu pada wali lah, ada baru ni ada siapa entah. Panggil tok guru, tuan guru. Tapi dia ajar, dia kata seru. Kalau rasa susah dan sebagainya, panggil Nabi Khidir, Bulia bin Munkan. Orang kita masih lagi tak nampak syirik. Astagfirullahalazim. Kita patut seru Allah Ta'ala, bukan seru hamba dia. Saya ingat waktu pergi umrah kali tu, lepas tu dapat Imam Masjid Nabawi. Imam Masjid Nabawi dia buat penjelasan lah bagi pada tamu-tamu yang datang umrah tu. Dia buat macam nasihat dan sebagainya. So dalam tu diceritakan berkenaan bagaimana seorang pelajar ni kan, anak murid ni, dia ada guru dia ni suka minta-minta pada wali, minta-minta pada inilah orang soleh sebagainya. Jadi bila dia buat macam tu, dia anak murid nak tegur dia. So dia pun baca sekali tu, anak murid tu baca depan dia surah Al-Quraisy. Kan dia kata li'ila fi Quraisy, demi kebiasaan orang Quraisy. Ila fihim rihlatash shita'i was-saif. Kebiasaan mereka perjalanan musim sejuk dan perjalanan musim panas. Kan ke Syam dan ke Yaman kan, untuk perdagangan. Kemudian dia kata falya'budu hadzal bait. Dibaca falya'budu hadzal bait. Jadi tok guru kata ulang balik. Falya'budu hadzal bait. Dia kata ya Abi, dia kata anak aku, dia kata Rabb hadzal bait. Dia kata, tapi masalahnya dia kata tuan guru tak minta macam tu. Minta pada wali, minta pada sekian. Tuan kepada wali tersebut lebih berhak untuk dia minta. Kalau kita minta pada Nabi, tuan Nabi siapa? Rabbun Nabi. Macam ni Rabbul Bait. Baitullah tu ialah siapa tuan dia? Kenapa diminta kepada objek, benda, orang, dan manusia, malaikat dan sebagainya? Tak diminta kepada tuan kepada segala-galanya. Kata yang berkuasa berikan adalah tuan dia, bukannya dia. Kena minta pada dia. Jadi tuan guru tu macam tersedar. Dia kata terima kasih wahai anakku kan. Dia kata pasal beringatkan aku tak dia tak perasan. Dalam Quran kata macam tu, Rabbah hadzal bait, tak kata Rabbal bait. Tuan rumah tersebut, bukan rumah itu. Macam juga Nabi tadi, kalau orang tu rasa kemuliaan ada kepada objek-objek ke orang dan sebagainya. Allah Ta'ala yang menciptakan Nabi, yang menciptakan para wali, menciptakan kita semua manusia. Para anbiya, para rasul, para sahabat, kita dan semua yang ada di muka bumi ini, Allah Ta'ala ciptakan. So kenapa tak minta pada dia? Kenapa tak minta pada dia? Minta kepada objek tadi kenapa? Ini sudut yang sangat penting, sebab tajuk dia adalah kalau anda kata orang tu enggan jadi hamba Allah dengan cara maksudnya dia nak jadi pengabdi diri kepada yang lain, pengabdi diri pada wali ke, pada keramat ke, pada sekian ke, capal ke, kan, objek-objek ke, maka dia ini kesombongan. Ini maksud sombong yang dimaksudkan.
Orang tu sombong daripada mengabdikan diri kepada Allah Ta'ala. Dia tak nak sembah Allah, dia nak sembah yang lain. Dia tak nak minta Allah, minta pada yang lain. Sombong lah. Allah Ta'ala tawarkan, yang tawarkan untuk dimakbulkan doa adalah Allah apa oleh Allah Ta'ala. Bukan oleh apa yang lain. Nabi tak pernah, para anbiya tak pernah jamin untuk mereka berikan apa-apa. Kenapa kita minta selain Allah Ta'ala? Jelas-jelas syirik tu. Itu syirik. Tak kata syirik lagi apa benda. Nak panggil syirik apa lagi? Apa beza itu dengan perbuatan orang bukan Islam yang kita kata sembah dewa-dewa tu kan, yang dewa-dewa tu sebenarnya adalah atuk nenek yang baik dengan Tuhan. Bagi dia orang ni baik sangat sebab Tuhan bagi macam-macam keajaiban. So dia orang anggap orang-orang ni baik dengan Tuhan, rapat dengan Tuhan. Kalau minta pada mereka, mereka bagi tahu pada Tuhan. Itu sudut yang persamaan di antara penyembah-penyembah berhala dan sebagainya dengan orang-orang yang minta pada wali. Semua je. Tidak ada beza. Tapi kita orang kata sering, ustaz ni sebut syirik. Memanglah sebab syirik ni takkan ada ampun. Yang lain, makan rasuah ke, berzina ke, mengarak ke, berjudi ke, sebagainya, orang buat jahat, dia boleh ampun lagi. Keampunan tu boleh sampai kepada dia. Adapun syirik takkan ada keampunan. Kenapa tak faham lagi? Tak tahu, saya tak faham kenapa kan. Banyak orang masih lagi macam, tapi dia ada hujah. Apa hujah dia untuk mensyirikkan Allah Ta'ala? Menyekutukan Allah Ta'ala dia ada hujah, ada dalil. Sedangkan kita dalam Quran Karim setiap hari, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tak pernah kita ambil berat. Lafaz setiap hari tapi kita hanya lafaz mulut tapi tak pernah istiharkan kepada Allah Ta'ala tempat kita merayu dan juga bergantung. Itu masalah kita. Ini kena jaga-jaga betul. Baik. Dia kata, okey. Fa yu'adzibu, maka dia akan azab mereka. Azaban alima, azab yang pedih. Wala yajiduna lahum min dunillahi waliyan wala nasira, dan mereka tak akan dapati untuk diri mereka selain Allah Ta'ala sebarang pelindung, tidak juga sebarang pembantu. Tak ada siapa pun tolong mereka depan Allah Ta'ala nanti. Allah Ta'ala akan beri azab mereka azab yang pedih. Kaqaulihi, ini macam firman Allah Ta'ala surah Ghafir ayat 60, innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin, ini orang yang sombong daripada ibadat kepadaku pasti masuk ke dalam jahannam dalam keadaan hina. Ay sawirina haqirina dalilin, mereka ni akan dalam keadaan kecil, hina, dan juga tidak ada nilai, tidak nilai, dalil, rendah, ya. Kama kanu mumtaniina mustakbirin, macam mereka dalam keadaan enggan tu mereka menyombong, mereka Allah Ta'ala balas mereka masuk neraka dalam keadaan hina. Dia balasan jenis amal. Mereka sombong, Allah bagi mereka hina. Mereka sombong, Allah bagi mereka hina. Itu cara yang Allah Ta'ala balas balik kepada mereka. Okey. Seterusnya, ada soalan setakat ni, ada kita stop sekejap sebab lepas ni nak masuk ayat 174-75, dia nak habis dah. Okey. Ada baik. Okey, sambung. Okey, ini potongan ni 74-75 ni adalah dalil yang pemutus, dan Al-Quran adalah dalil pemutus dan hujah yang jelas. Quran adalah dalil pemutus dan hujah yang jelas. Okey, firman Allah Ta'ala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu qad ja'akum burhanun min rabbikum wa anzalna ilaikum nuran mubina. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا. Ya ayuhan nas, wahai manusia sekalian. Ya ayuhan nas, wahai manusia sekalian. Manusia Allah Ta'ala tukar, kerana ya mana pun tukar ya ayuhan nas. Ini walaupun surah An-Nisa, macam surah Al-Baqarah itu, walaupun dia surah-surah Madaniyah, tapi ayat-ayat yang bunyi macam makiyah tu masih lagi datang untuk pengisytiharan kepada semua manusia. Ini bukan pada orang beriman saja, bahkan orang beriman dan siapa yang tak beriman. Dengar, kata. Ya ayuhan nas, manusia sekalian, qad ja'atkum burhanun min rabbikum. Sesungguhnya telah datang kepada kalian bukti daripada Tuhan kalian. Bukti telah datang daripada kalian, keterangan telah datang. Wa anzalna, dan kami turunkan ilaikum kepada kalian semua
Nuran mubina, cahaya yang nyata. Cahaya yang nyata. Bukti dan cahaya yang nyata. Tak ada sebarang kesangsian. Sangat terang, sangat jelas. Ini bercakap tentang Quran, bukan tentang Nabi. Ini ada orang yang sesat. Dia kata, tu Nabi Nur Muhammad tu lah tu. Tu Nabi Nur Muhammad dia kata. Ada Nur. Nur tu, ada Burhan, Quran, Nur tu Muhammad. Dia kata. Ini adalah benda kesesatan. Sebab benda tak difahami oleh ulama ahli sunnah. Difahami sedemikian oleh orang-orang batiniah. Yang batiniah faham macam tu. Kita, para sahabat Nabi tak faham macam tu, tabi'in tak faham macam tu, tapi tabi'in semua, ulama-ulama tafsir, ulama-ulama hadis, ulama-ulama fiqh, semua sekali tak faham berkenaan. Orang-orang yang sesat saja yang akan kata Muhammad tu Nur. Nur Muhammad, dikaitkan dengan Nur. Tak ada bayang lah apa dan sebagainya. Okay? Ini semua ni adalah tipu daya syaitan untuk merosakkan akidah. Fa'amal ladina amanu, adapun orang-orang yang beriman, telah beriman, billah dengan Allah Ta'ala. Wa'tasamu dan berpegang, bihi dengannya. Dengannya tu bukti tu. Nya tu bukti berkenaan. Fasyayudkhiluhum fi rahmatin minhu. Maka dia akan masukkan mereka dalam rahmat daripadanya. Wa fadlin, juga dalam kelebihan. Wa yahdihim ilaihi, dan dia pandu mereka kepada dirinya siratan mustaqimah, dengan satu jalan yang lurus. Dia akan sediakan untuk mereka jalan lurus untuk mereka sampai kepadanya. Yaqulu ta'ala, kata Ibn Katsir, berfirman Allah Ta'ala, mukhatiban jami'an nasi, mengujukan ucapan kepada semua manusia. Mukhbiran, dan beritahu bi annahu qad ja'ahum minhu burhanun 'azim, dengan bahawa telah datang kepada mereka, kepada manusia ini, daripada Allah Ta'ala satu keterangan yang sangat hebat, sangat agung. Wa huwa, dan keterangan itu ad-dalilul qati'u lil udhri, dia adalah dalil yang pemutus terhadap sebarang alasan. Tak ada siapa ada alasan untuk masih lagi tidak beriman ini. Wal hujjatul muzilatu li syubhati, dan dia adalah hujah yang menghilangkan sebarang kesamaran. Okey. Sebab tu dia berikan apa maksud dia? Disebutkan dia keterangan, itu maksudnya tak ada sebarang alasan di hadapan keterangan ini. Dan dia adalah hujah. Disebut cahaya tu, dia adalah hujah yang menghilangkan kesamaran. Walihada qala, kena Allah firmankan, wa anzalna ilaikum nuran mubina, kami telah turun kepada kalian cahaya yang nyata. Ai dia wadih, sinar yang sangat terang, alal haqqi, ke atas kebenaran. Qala Ibnu Jurayj, berkata Ibnu Jurayj, wa ghairul islam beliau, wal Quran, nur itu adalah Al-Quran, bukannya Muhammad, macam dikatakan oleh orang-orang sufi sesat. Okey. Fa amal ladina amanu, adapun orang telah beriman billah dengan Allah Taala, wa tasamu, dan berpegang bihi dengannya, dengan hujah tersebut, ya, ai jama'u baina maqamai ibadah wa tawakkuli, berpegang dengannya Allah Taala, dia letakkan dua. Mereka beriman dan juga mereka berpegang dengannya, dengan Allah. Ai jama'u baina maqamai al-ibadata wa tawakkula 'ala Allah fi jami' umurihim. Mereka gabungkan antara dua kedudukan, ibadat dan penyerahan diri kepada Allah Taala. Sebab iman dengan Allah Taala tu ibadat. Berpegang dengan Allah Taala, bergantung Allah Taala, berpegang Allah Taala adalah bergantung kepada Allah Taala. Itu berdasar tawakul. Dua sekali. Dia bukan ibadat, tapi dia berserah diri kepada Allah Taala. Fi jami' umurihim, pada seluruh urusan mereka. Fasidkhiluhum fi rahmatin minhu wa fadlin, maka dia akan masukkan mereka dalam rahmat darinya dan juga kelebihan. Ai yarhamuhum, dia akan rahmati mereka. Fa yudkhiluhumul jannata, maka dia akan masuk mereka dalam syurga. Wa yaziduhum thawaban mudha'afatan wa rif'an fi darajatihim, dia akan tambah mereka thawaban wa mudha'afatan, ganjaran dan penggandaan. Dia sebut rahmat dan fadl, kan? Rahmat tu pahala sebagainya, ganjaran dia, dan fadl adalah penggandaan. Jadi disebutkan lebih daripada apa tu kita dapat. Kita betul dapat sekian, Allah akan tambah lagi. Kita buat amal satu, Allah Ta'ala ganda 700. Itu hak mutlak Allah Ta'ala. Sebab tu kita dalam beramal yang berkira. Kita tidak tahu mana satu amal kita yang Allah Ta'ala terima. Mungkin RM1 yang kita masukkan dalam tabung kepada orang, mungkin RM1 itulah yang memberi faedah kepada kita hari kiamat nanti. Mungkin yang lain tadi banyak ada masuk dengan sombongnya, dengan rasa lebih daripada orang lain, menunjuk-nunjuk, rosak amal berkenaan. Tapi mungkin ada yang kecil yang kita buat,
Itulah yang Allah Ta'ala kira atau hitung. Sebab tu jangan pandang remeh Nabi kata perkara ma'ruf. Nabi kata la tahqiran min ma'ruf syai'a. Jangan kamu pandang remeh akan perbuatan ma'ruf tu walau apa sekalipun. Wa antal akhaka biwajhin tariq, sekalipun benda baik tersebut, benda yang ma'ruf tu hanyalah engkau bertemu dengan kawan kau, dengan saudara kau dalam keadaan wajah yang manis. Wajah yang manis tu. Itu kebaikan juga tu. Mungkin itu saja, senyum kita tu mungkin menyelamatkan kita. So tu tak boleh kita ada perangai dan nak buat benda yang hebat-hebat, besar-besar. Cerita macam Quran lah. Tunggu baca Quran 4 surah panjang. Baca surah pendek tu macam apa kurang nilai. Apa kita dapat kebaikan walau satu. Yang mana kita lebih ikhlas, tak ada tunjuk ke orang, tak ada belagak, tak ada apa merasakan diri lebih dan tak ada apa banding-bandingkan amal kita dengan orang lain. Tak ada merasakan orang lain rendah dari kita kerana amal kita tak sama macam kita. Ini adalah sikap yang mesti ada dalam diri kita. Kalau kita tidak ada benar-benar dan amal kita rosak dan jahanam. Dan mungkin dalam banyak-banyak amal kita buat, yang bersih itu sikit je. Yang bersih sikit je. Yang ada apa bersih. Yang lain semua habis jahanam. Allah Alam kan. Kita tahu sebab tu kenapa jangan pandang kecil Nabi kata. La tahqiran minal ma'ruf syai'a. Yang kamu pandang hina perkara ma'ruf walau satu benda pun. Wa antal akhaka biwajhin tariq, sekalipun engkau bertemu saudara engkau dengan wajah yang manis. Dan itu pun cukup. Ini tu kebaikan yang kita kata jangan pandang hina walaupun kebaikan itu. Sekadar macam tu. Sebab mungkin itulah yang menyelamatkan kita di hari akhirat nanti. Mungkin dah habis tak amal kita buat semua sekali jangan rosak. Mungkin satu benda je yang kita buat. Mungkin senyum kita, mungkin sampah kita angkat daripada tempat, daripada tengah jalan kita alihkan. Mungkin itu yang Allah Ta'ala kira. Sebab tu jangan kita sibuk nak buat amal soleh kebajikan ni yang besar-besar sahaja. Kalau tak besar tak mau. Kalau tak besar tak mau. Kalau anda kata kecil kita rasa macam sedangkan pada sudut ini bukan macam tu cara dia. Sebab dia bukan cara sedemikian. Cara Allah Ta'ala berikan ganjaran ni pasal disebut penggandaan tadi. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah Ta'ala menggandakan bagi siapa dia kehendaki. Sebab kita fikir tentang perkara itulah, jangan pandang kecil walau beradab, walau lembutkan suara, walau mengelak daripada menyakiti orang dengan kata-kata atau tulisan, walau itu. Pasal menahan diri daripada membuat maksiat dan sebagainya adalah juga sedekah. So, kalau benda tu hanya setakat itu saja pun itu dah besar. Sebenarnya nilai dia cukup besar. Sepatutnya macam tu, kita ada fahaman yang sedemikian, so barulah boleh kita bergerak dalam masyarakat dengan betul. Jika tidak, kita akan sentiasa tengoklah benda kecil je. RM1 je dia sedekah. Kau ada sedekah. Kau ada sedekah dan mungkin itu yang menyelamatkan dia. Ke mana awak tahu? Allah Ta'ala boleh gandakan akan kebajikan yang dibuat oleh seorang manusia berganda-ganda lebih daripada sepatutnya. Okey. Dia kata maksud dia wa yaziduhum thawaban wa mudha'afatan. Dia akan tambah mereka ganjaran dan juga penggandaan. Warif'an, dan juga peningkatan fi darajatihim, pada darjat-darjat mereka. Pada darjat mereka. Kita pernah terangkan itu kan. Sebenarnya sempatnya kita Ramadan ni dia mempunyai nilai yang sangat besar. Ya, Talha bin Ubaidillah dah hadis Ibnu Majah. Hadis Ibnu Majah. Hadis nombor wasama Ramadana. Wasama Ramadana. Okey, hadis Ibnu Majah, hadis nombor 3925. Okey. Dan hadis berkenaan, Talha bin Ubaidillah diceritakan bagaimana saya bacakan terus teks. Ini apa? Kita kalau tidak hari ni habis ni sekolah ni. Ya. Okey. Dalam hadis Talha bin Ubaidillah 3925 Talha bin Ubaidillah diceritakan. Dia kata apa?
anna rajulaini, dua orang lelaki min Baliyin, daripada satu kampungan yang Bali. Qadima ala Rasulillah, mereka datang ke Rasulullah SAW. Ya. Wa kana islamuhuma jami'an. Islam mereka berdua ni serentak. Fakana ahaduhuma ashadda ijtihadan min al-akhari. Maka salah seorang di antara mereka ni lebih bersungguh-sungguh dari segi amal berbanding seorang lagi. Fa'azal mujtahidu minhuma fastushhida. Lalu telah berperang. Maksud jihad, orang yang bersungguh-sungguh beramal di antara mereka berdua tu sampai mati syahid. Thumma makathal akharu ba'dahu sanatan. Kemudian hidup lagi kekal, masih kekal hidup seorang lagi sesudah yang kawan tu mati setahun. Thumma tuwfiya, kemudian dia mati pula. Qala Talha, berkata Talha bin Ubaidillah, fara'aitu fil manami baina ana indal babil jannati. Dia kata sedang aku lihat dalam mimpi, sedang aku di sisi pintu syurga. Idza ana bihima, tiba-tiba aku bertemu dengan mereka berdua, dua orang lelaki yang seorang mati syahid, seorang mati biasa lepas tahun. Fa kharaja kharijun minal jannati, lalu keluar seorang yang keluar daripada syurga. Fa adina lilladhi tuwfiya al-akhirah minhuma, lalu diizinkan orang yang mati lewat di antara mereka berdua. Ini yang mati syahid tak masuk lagi, yang seorang lagi masuk. Thumma kharaja, ya, kemudian dia keluar kali kedua. Fa adina lilladhi ustushhida, diizin pula untuk yang mati syahid. Thumma raja'a ilayya fa qala irji' fa innaka lam ya'ni laka ba'du. Dia kata pergi balik. Dia datang ke aku, dia kata pergi balik. Kau belum lagi sampai masa lagi. Fa asbaha Talha yuhaddithu bihi an-nasa. Lalu Talha bin Ubaidillah bila bangun dari tidur, dia pun cerita dengan orang ramai tentang apa dia nampak dalam mimpi. Fa'ajibu lidzalika. Lalu orang ramai rasa pelik dengan kisah berkenaan. Fa balagha dzalika Rasulullah SAW. Lalu telah sampai berita tersebut kepada Rasulullah SAW. Wa haddathuhu al-hadithan, mereka cerita kepada Nabi tentang cerita berkenaan. Faqala, maka Nabi kata, min ayyi dzalika ta'jabun, daripada apakah perkara itu yang kalian rasa takjub? Faqalu, mereka berkata, ya Rasulullah, hadza kana ashadda ar-rajulaini ijtihadan. Mereka kata, ya Rasulullah, ini seorang ni di antara dua lelaki ni dia paling sungguh-sungguh dari segi amal. Thumma istushhida, kemudian mati syahid pula. Wa dakhala hadha al-akhiru al-jannata qablahu. Sedangkan masuk yang seorang lagi ni yang lewat mati ini syurga sebelum daripada dia. Faqala Rasulullah, maka Rasulullah bersabda, alaysa qad makatha hadha ba'dahu sanatan. Maka yang seorang ni tadi masih hidup selepas kawan dia mati setahun. Katanya, qalu bala. Qala, dia kata wa adraka ramadhana fasama. Bukan dia sempat Ramadan dia puasa. Wa shalla kadha wa kadha min sajdatin fi sanah. Dia solat sekian banyak solat dalam setahun. Qalu bala. Ia bahkan dia, so dia sempat puasa dan setahun. Maka dia kata qala Rasulullah SAW, fama bainahuma ab'adu mimma bainas samai wal ardi, maka apa jarak di antara mereka berdua dengan sebab amalan setahun kawan dengan seorang lagi tu, jarak mereka adalah langit dan bumi. Jarak di langit dan bumi. Bila kita dengar jarak langit dan bumi, di antara mereka berdua tu jarak langit dan bumi, hanya kerana seorang tu sempat setahun. So punca dia adalah penggandaan. Punca dia adalah penggandaan. Allah gandakan nilai. Darjat naik sebab Allah Ta'ala gandakan. Kalau Allah tak gandakan, tak ada nilai amal kita buat. Sebab Allah Ta'ala janjikan penggandaan tu, ini benda yang kita kejar. Macam Ramadan, bila kita kejar. Dia bahkan para ulama kata, punca yang seorang tu lebih awal masuk syurga, dia bahkan dapat jarak langit dan bumi itu sebab dia betul, dia cuma sempat Ramadan, tapi Ramadan ada malam qadar. Yang amal ibadat dalam dia lebih baik daripada 1000 bulan. Kan? Itu yang kita kata dari segi sudut itu, kalau tu bayangkan umur dia pendek tapi sempat malam qadar, dipanjangkan, dibesarkan nilai amal dia buat. Itu tajuk asal sebenarnya. Ya. So dia kata dia kata okey, warafa'an fi darajatihim, dan Allah angkat daripada darjat mereka. Peningkatan pada darjat mereka. Min fadlihi alaihim wa ihsanihi ilaihim, dia daripada kelebihan Allah Taala ke atas mereka dan ihsan Allah Taala kepada mereka. Wa yahdihim ilaihi siratan mustaqimah, dan Allah Taala pandu mereka kepada dirinya satu jalan yang lurus, jalan yang tak ada bingkang-bingkung. Ai tariqan wadihan qasdan qawama la wijaja fihi walan hiraf. La wijaja fihi walan inhirafa. Okey. Dia kata satu jalan yang terang, yang direct, yang lurus qasdan penuju kepada matlamat dia, qawama lurus, la wijaja fi, tidak kebengkokan padanya, walan hir, tak ada condongan padanya.
Wa hadhihi sifatul mu'min fid dunya wal akhirah. Inilah sifat orang beriman berdunia juga akhirat. Fahum fid dunya ala minhajil istiqamati wa tariqis salamati. Macam orang beriman macam tu. Di dunia keadaan dia, mereka di dunia di atas manhaj laluan lurus dan jalan keselamatan. Fi jami' i'tiqadatul amaliyat. Pada semua i'tiqad dan juga amal. Wa fil akhirati, dan pada hari akhirat, kan? Pada hari akhirat mereka beribadat kepada Allah Taala dan bertawakal kepada Allah Taala, maka di hari akhirat pula dikata ala siratil mustaqim al-mufdi ila raudatil jannah. Yang dia di hari akhirat di atas jalan yang lurus yang membawa kepada taman-taman syurga. Inilah kelebihannya akan diberi pada mereka hari kiamat nanti. Panjang sikit. Okay, tak apa, kita baca. Ini ayat terakhir surah An-Nisa. Okey. Kita ambil bahagian awal ni. Dan sambungan dia insya-Allah kita lepas raya kot. Kita insya-Allah hari ni hari last kita sebelum cuti raya. Sebab mula hari sampai 7 hari bulan saya tak boleh cuti. Saya tak ada kelas online, tak ada. Baik. Baik, firman Allah Ta'ala dalam surah An-Nisa ayat 176 ayat terakhir. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yastaftunaka qulillahu yuftikum fil kalalah. In imru'un halaka laysa lahu waladun wa lahu ukhtun falaha nisfu ma tarak. Wa huwa yarithuha illam yakul laha walad. فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. Yastaftunaka, mereka minta fatwa engkau, minta pendapat engkau, minta penyelesaian kau, fatwa kita fatwa, istafta minta fatwa. Yastaftunaka, mereka minta fatwa engkau, minta penjelasan, penerangan engkau. Qulillahu yuftikum fil kalalati, katakan hai Muhammad, Allah lah yang akan memberi fatwa kepada kalian tentang kalalah. Kalalah ni nanti kita akan baca depan sikitlah. Dia maksud dia antara percanggahan para sahabat ada beberapa penjelasan. Tapi kalalah tu dia ambil kata-kata iklim. Maksud iklim iklim ni mahkota. Sebelum orang pakai mahkota, bukan macam ni kofiah dia pakai tadi, kofiah ni, tapi dia tutup bahagian atas dan tepi. Atas dan tepi. Kerana ada atas saja, macam Yahudinya atas saja, tepi tak ada apa-apa. Kita kata kita ni tepi dan atas. So, bila sebut iklim, mahkota, dia terbuka. Tepi lekat, atas buka. So, itu gambaran kepada orang yang dia mati, atas tak ada bapa, bawah tak ada anak. Tak ada bapa, bawah tak ada anak lelaki. So, jadi mewarisi dia siapa? Tepi je. Itu adik-beradik dia. Tak ada usul, tak ada furuk, tapi ada hawashi. Sebelah-sebelah dia, itu ada. Kalalah. Di ayat 12 hari itu pun kita bincang dah. Tapi cuma yang itu, untuk adik-beradik kita yang seibu, lain bapa. Jadi satu bapa, lain tak kira satu bapa satu mak ke atau satu bapa. Jadi satu bapa. Yang sana satu mak. Ini untuk saudara kita yang satu bapa, lain satu bapa. Tak kira lain mak ke satu mak, kisah. Yang sana satu mak lain bapa. Yang nombor 12 ayat surah Nisa nombor 12 itu untuk satu mak lain bapa. Yang ini satu bapa. Tak kisah sama mak ke tak sama mak ke, tak kisah. Yang penting bapa ada satu. Ini cara pengagihan harta tu. Dia kata ini meru'un jika sekiranya seseorang manusia itu, seorang individu tu halaka, binasa, mati. Laisa lahu walad, tiada untuknya sebarang anak. Laisa lahu walad, tiada untuk sebarang anak. Walahu ukhtun, sedangkan dia ada ukhtun, saudari perempuan. Falaha nisfu ma tarak, maka untuk dia, untuk saudari perempuan dia, separuh apa ditinggalkan.
Sebiji macam anak perempuan kita makan. Wahwa dan dia pula yang saudara yang lelaki yang adik-beradik dia saling adik-beradik Kalau dia ada adik perempuan seorang, maka dia akan makan setengah. Kalau anda kata yang mati tu perempuan tu, wahwa yang itu dan dia pula mewarisi saudara perempuan dia yang tak ada bapa, tak ada usul, tak ada pokok, tak ada bapa, tak ada anak lelaki. Wahwa yang itu dan dia mewarisi semua harta wanita tersebut, isteri adik perempuan ini, illam yakul laha walad, jika tidak ada untuk wanita tersebut sebarang anak. Adik-beradik perempuan tak ada anak langsung, maka dia dapat semua harta. Fa in kana snataini, jika dua mereka itu saudari perempuan itu dua, dia adalah dua orang perempuan, isnataini, dua orang perempuan. Falahum as-sulusani mimma taraka, maka untuk mereka berdua 2/3 apa yang ditinggalkan. So dia mati, tinggalkan dua orang adik-beradik perempuan atau lebih, maka dia orang dapat 2/3 hartanya. Wa in kanu ikhwatan wa rijalan wa nisaa, jika mereka adalah lelaki ikhwah, adik-beradik, bukan seorang, ramai. Ada lelaki dan perempuan. Ada lelaki dan perempuan, rijalan wa nisaa, lelaki dan wanita. Adik-beradik ditinggal, dia mati tak ada anak, tak ada bapa, tak ada cabang waris, tak ada usul waris. Lalu mewarisi dia siapa? Adik-beradik dia lelaki dan perempuan. Falidzakari mithlu hadzil unthayaini, maka untuk yang si lelaki seumpama habuan dua orang perempuan. Ini sebiji macam ayat 11 surah An-Nisa untuk anak kita. Okey. Yubayyinullahu lakum an tadillu, menjelaskan Allah Taala agar kalian daripada kalian tersesat. Allah Taala bagi penjelasan ini supaya kamu tak tersesat. Wallahu, dan Allah Taala bikulli syai'in alim, terhadap sesuatu amat-amat mengetahui. Baik. Rawal Bukhari anil Bara'. Okey. Kita melihatkan Bukhari daripada Al-Bara' bin Azib qala akhiru suratin nazalat bara'atun. Okey. Akhir surah yang turun adalah Bara'ah. Wa akhiru ayatin nazalat yastaftunaka. Yastaftunaka ni ayat ni lah. Ini riwayat riwayat yang datang. Sebab ada juga yang datang kata dalam Bukhari juga yang sebut berkenaan dengan ayat terakhir yang datang tu adalah ayat 281 surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Takutlah kamu akan hari kamu dikembali kepada Allah Taala, sebab ada kait dengan tajuk masalah ayat terakhir turun ayat riba. Riba. So ayat tu yang dikatakan sebagai ayat terakhir turun. Sebab tu Nabi ketika Fathu Makkah Hajjatul Wada' Nabi gugurkan riba Abbas sebab turun dah ayat kenaan dengan riba. Jadi kita bincang sini. Ini satu pendapat yang datang bahawa ayat surah terakhir turun surah Taubah, ayat terakhir turun ayat Yastaftunaka. Hadis Sahih Bukhari. Dia kata warawa Imam Ahmadu an Jabir bin Abdullah qala, daripada Imam Ahmad daripada Jabir bin Abdullah, beliau berkata, dakhala alayya Rasulullah sallallahu wa ana maridun la aqilu. Telah masuk kepadaku, menemui aku Rasulullah sallallahu sedangkan aku sakit, tidak sedar diri. Tidak sedar diri. La aqilu, tak sedar diri lah. Tak berakal tu maksudnya tak jadi sakit sangat ke ataupun hilang consciousness, hilang kesedaran. Qala, berkata Jabir lagi, fatawaddaa, lalu baginda telah berwuduk. Baginda telah berwuduk, thumma sabba alayya, kemudian baginda tuangkan air wuduk tu ke atas aku. Atau qala subbu alaihi, ataupun satu riwayat kata Nabi kata subbu alaihi, tuangkan air wuduk ni ke atas dia. Ini maksudnya penggunaan air wuduk untuk apa, keberkatan Okey, subbu alaihi, tuang pada dia. Fakultu, maka aku kata, mana ketika tu dia sedar. Dipakai dalam sebiang firman itu dia sedar. Fakultu, aku pun berkata, innahu la yarithuni illa kalalatun. Illa kalalatan. Dia tidak mewarisi aku kecuali kalalatan secara kalalah. So kalalah tadi yang kita sebutlah. Dia pewarisan, tak ada bapa. Kalalah tu. Okey, dia kata dia tengah apa, ketika sakit. Maka dia kata ya Rasulullah, dia kata innahu la yarithuni illa kalalatu. Tak ada mewarisi aku kecuali kalalah. Jadi dia adik-beradik dia. Pakai fal miras, macam manakah warisan harta.
Qala, dia kata fanazalat ayatul faraid, maka turunlah ayat faraid. Akhrajahu fi sahihain, hadis ini dikeluarkan oleh mereka berdua, Bukhari Muslim, dalam sahihain dan Bukhari Muslim. Bukhari dan Muslim keluarkan dalam sahih mereka. Warawahu awaqiyatul jamaati wa fi ba'd al-alfaz, dan diriwayatkan hadis juga oleh baki jemaah para guru hadis, dan dalam lafaz dia wa fi ba'di, pada sebahagian lafaz fi ba'd al-alfaz, fanazalat ayatul mirath, maka turunlah ayat mirath, yastaftunaka qulillahu yuftikum fil kalalati, mereka minta fatwa engkau, katakan hai Muhammad, Allah Taala beri fatwa kamu mengenai kalalah. Wa ka'anna al-ma'na kalamullah wa kalam wallahu a'lam, dan seolah makna kata-kata tu Allah Taala mengetahui. Yastaftunaka 'anil kalalati, mereka minta tanya kepada engkau hai Muhammad fatwa mengenai kalalah. Qul, katakan Muhammad, Allah yuftikum fiha, Allah lah yang sebenarnya beri fatwa kepada kalian. Padahal madhkur al-matruk, madhkur al-matruk, maka dia sebutkan, disebut ke atas yang ditinggalkan. Maksud dia mereka minta fatwa engkau, katakan namanya dia padal al-madhkur al-matruk. Jadi dalam tu ada tajuk dengan Allah Taala yang akan, maksud dia mereka minta fatwa engkau, kan mula-mula kan macam hilang. Yasaftunaka apa? Jadi tinggalkan kalimah yasaftunaka anil kalalah, iaitu fil kalalah. So, kalimah kalalah yang pertama tu dia menunjukkan yang disebut tentang apa ditinggalkan. Kalau kita baca separuh yasaftunaka apa? Tapi bila Allah sebut qulillahu yuftikum fil kalalati, maksud dia yasaftunaka anil kalalati, mereka minta fatwa engkau tentang kalalah. Katakan Muhammad, dan Allah Taala yang beritahu kamu mengenai kalalah. Wa qad taqaddama al-kalamu anil kalalati wa ishtiqaqiha, ini telah berlalu perbincangan mengenai kalalah dan juga sumber ataupun pengeluaran kalimah kalalah ni daripada apa. Wa annaha ma'khudhatun minal iklim, dan dia bahawa dia ambil daripada iklim, yakni kawasan tepi kepala kan, mahkota alladhi yuhitu birra'si min jawanibihi, yang melingkungi kepala pada sebahagian tepi dia, bukan pada atas. Di atas terbuka, daripada tepi dia. Oleh hadza fasarha aktsarul ulama, ini mentafsirkannya para ulama, bima yamutu wa laysa lahu walad wala walid. Kebanyakan para ulama tafsirkan kalalah ni dengan orang yang mati tapi tidak ada anak, lebih tepat anak lelaki, wala walid, dan tak ada bapa. Bapa lah, kalau mak dia ada masih lagi tajuk ni jalan. Kalau perempuan ada pun masih jalan ni. Tajuk yang kita minta ni kan, dia akan berjalan macam tu. Tapi kalau dia kata tak ada anak langsung, lagi tepatlah. Sebab apa? Sebab bila ada anak perempuan, adik-beradik lelaki boleh warisi juga, ambil baki. Yang perempuan boleh masuk lagi kacau, boleh masuk juga. Tapi kalau dia kata macam ada matinya ada perempuan bukan lelaki, ada perempuan ada, lelaki tak ada. So tinggal adik-beradik lelaki perempuan, dia akan warisi macam dia lain. Dia katalah lelaki 2-1. Perempuan, anak perempuan kita dapat setengah. Tapi adik-beradik kita akan makan lelaki 2 perempuan 1. Tapi tinggal harta lelaki 2 perempuan 1. So jadi diterjemahkan. Wa minan nasi, dan ada kalangan manusia yang, jadi kalangan orang-orang yang mayaqul, yang berkata al-kalalatu man la walada lahu. Dia kalalah ni orang yang tak ada anak baginya. Kama dallat, kama ditunjukkan alaihi, ke atasnya hadhil ayatu, ayat ini. Ini diterangkan imrun halaka laysa lahu walad. Jika sekiranya seorang manusia tu binasa, tiada mempunyai sebarang anak. Tapi sebenarnya ikutkan tak. Sebab kalau kita kata anak tak ada, kita bapa ada, adik-beradik tak ada masuk. Adik-beradik kita tak boleh ambil harta kita kalau bapa kita ada. Bapa kita akan dapat harta tu ke semua. Adik-beradik kita menopong lah, kita dapat apa-apa kalau kita mati. Baik. Dia kata waqad sushkila hukmul kalalati ala al-amir mu'minin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ini telah dimuskilkan hukum kalalah ni pada Amir Mu'minin Umar bin Khattab zaman dia merintah. Pada Umar merintah ni, orang ramai punya cabang keluarga tu agak besar. Dah aman, tak ramai mati sebagainya. Jadi ramai hidup. So mula tajuk faraid jadi rumit, jadi ramai. Orang yang dahulu zaman Nabi dulu, bila kita turun ayat tak nampak benda macam ni, tak jadi. Tapi bila berlaku zaman Umar, ada orang terpaksa keluarkan hukum yang baru. Atau terfikirkan macam selesaikan masalah yang dalam tajuk faraid tadi sebenarnya dia cuma terangkan tentang anak lelaki, anak perempuan, tentang warisan suami atau isteri, ibu bapa, adik-beradik seibu, adik-beradik sebapa. Yang lain tak sebut.
Kau ni ada ke tak bincang. Tapi di sini cara penyelesaian mereka. Dia kata kama sabata anhu fi sahihaini, dia kata macam sabit daripada beliau dalam Bukhari Muslim dan Sahihain, dua kitab sahih, anhu qala, bahawa dia itu Umar berkata, salasun, 3 benda. Waditu anna Rasulullah SAW kana ahida ilaina fihinna ahdan nantahi ilaihi. Dia kata 3 perkara yang aku suka, aku mahu kalau boleh, bahawa Rasulullah SAW dahulu buat janji ataupun terangkan kepada kami, buat janji kepada kami satu perjanjian nantahi ilaihi, yang kita akan berhenti pada dia. Sehingga putuskan, selesai. Dia kata pertama al-jad, tentang kes datuk, hukum datuk. Kes datuk ni kan bila dia mewarisi harta kan, dia tak jadi macam bapa. Dia akan bab dapat harta macam bapa ya, 1/6 ataupun asabah ataupun asabah macam tu ya. Cuma dulu adik-beradik dan sebagainya, itu tajuk-tajuk yang kita kata pentinglah, pasal setengah pendapat macam Ali pendapat sebagainya, datuk menuntut adik-beradik macam mana bapa menuntut adik-beradik. Tapi kalau ikut Zaid bin Thabit, yang orang yang Nabi kata paling tahu faraid, dia kata tak, datuk tak sekat adik-beradik. Bila datuk ada, adik-beradik ada, semua akan dapat. Itu kerumunan akan berlaku lah. Wal kalalah, kalalah yang kita bincang sekarang, wa babu min abwabir riba, dan sebab riba. Ini 3 perkara kata Umar. Dia kata kalau Nabi, aku suka kalau boleh Nabi terang pada kami dengan satu penjelasan atau penerangan. Kami tamat kepada penjelasan Nabi, tapi Nabi tinggalkan, dia kata. Okey. Warawa Imam Ahmadu an Ma'dan bin Abi Talhah, Imam Ahmad daripada Ma'dan bin Abi Talhah, qala, beliau berkata, qala Umar bin Khattab, berkata Umar bin Khattab, ma sa'altu Rasulullah an syai'in aktsara mimma sa'altuhu anil kalalati. Tidak ada aku tanya Rasulullah SAW ini satu perkara lebih banyak berbanding aku tanya baginda mengenai kalalah. Hatta ta'ana bi usbu'ihi ala fi sadri. Kita sampaikan Nabi cocok dengan jari baginda ke dada aku. Begitu. Wa qala, dan berkata, yakfika ayatus saif allati fi akhir surah An-Nisa. Mencukupi untuk engkau ayat musim panas yang pada akhir surah An-Nisa, ayat ni lah. Itu baca ni. Hakadha rawahu mukhtasaran wa qad akhrajahu Muslimun mutawwalan aktsara min hadha. Dia kata macam inilah diriwayatkan dia oleh Imam Ahmad secara ringkas, dan telah dikeluarkan hadis ni oleh Muslim secara panjang lebar lebih daripada ini. Rawi Imam Ahmadu an Ibrahim An-Nakhai, demikian Imam Ahmad daripada Ibrahim An-Nakhai an Umar, daripada Umar, qala, beliau berkata, sa'altu Rasulullah SAW an kalalati, aku tanya Rasulullah SAW mengenai kalalah. Faqala, maka Nabi kata, yakfika ayatus saif, madi untuk engkau ayat musim panas. Ini disebutkan ni ya. Faqala, maka beliau berkata, li'an aku nasa'altu Nabi SAW anha ahabba ilayya min ayyakuna li humrun ni'am. Humrun na'mi. Dia kata untuk aku tanyakan Nabi SAW mengenainya, lebih aku sukai, lebih disukai di siku berbanding aku dapat, aku peroleh humrun na'mi, untuk merah yang besar yang punya penuh syarat barang dagangan, barang-barang kebaikan ni. Humrun na'mi gelaran bagi unta besar yang mempunyai syarat barang-barangan. Kalau itu macam mana, kaya lah. Tapi dia kata aku lebih suka dapat tanya banding dapat harta. Wa hadha isnadun jayyid, dan sanad hadis ni adalah elok, illa anna fihi inqita'an bain Ibrahim An-Nakhai, okey, wa bain Umar. Ibn Nakhai tak jumpa Umar. Dia bagus baik tapi tak jumpa Umar. Fa innahu lam yudriku, dia tak jumpa Umar. Sanad tu ikut okey dah, tapi putus lah. Okey. Wa rawa Imam Ahmadu an al-Bara' bin Azib qala, dia kata diriwayatkan Imam Ahmad diriwayatkan daripada Al-Bara' bin Azib isnadan, dia kata, qala, beliau berkata, ja'a rajul ila Rasulullah SAW fasa'alahu 'anil kalalati. Dia datang seorang lelaki kepada Rasulullah SAW dan ditanya Rasulullah tentang kalalah. Faqala, maka Nabi kata, yakfika ayatas saif, mari untuk kau ayat musim panas. Ini ayat inilah. Wa hadha isnadun jayyid, hadis ini sanad jayyid juga, elok. Wa rawahu Abu Daud wa Tirmidzi, bukan hadis ini oleh Abu Daud dan Tirmidzi. Wa kana al-murad bi ayatus saif, okey, dan seolah ayat dikenaki dengan ayat saif ni, ayat musim panas ni, annaha nazalat fi fasli saif, diturun pada musim panas. Wallahu a'lam wa ta'ala bin mutawi. Walamma arsyadahu Nabi ila tahafahumiha fa inna fiha kifayah.
Dia kata dan oleh kerana telah menunjukkan kepadanya, kepada Umar, Nabi atau kepada orang yang bertanya tu, Nabi tunjukkan dia kepada memahamkan ayat ni, fa inna fiha kifayatun. Maka sebenarnya pada ayat ini sebenarnya ada pencukupan. Nasi ayat sahabat Nabi SAW an maknaha, yang dia tanya, dia lupa sebenarnya mengenai nak tanya pengertian dia. Tapi dalam ayat ini kalau kita baca, kita akan jumpa jawapan. Walihada qala, kerana ni dia kata fali an akuna sa'altu Rasulullah SAW anha ahabba ilayya min ayyakuna li humrun na'mi. Dia kata supaya aku bertanya Nabi. Kalau aku tanya Nabi lagi tentang ini, tentang ayat ni, lebih aku sukai berbanding dapat untukku unta yang besar yang penuh dengan syarat barangan. Okay. Okay. Okay, warawa apa Ibn Jarir, dan Ibn Jarir an Sa'id bin Musayyab. Ibn Sa'id bin Musayyab dia kata apa? Qala, dia berkata Sa'ala Umar Nabi SAW al-kalalati, telah bertanya. Sa'id bin Musayyab ni anak Umar. Dia kata telah bertanya Umar bin Khattab Umar bin Khattab an-Nabi SAW al-kalalati. Okey. Ini kalalah. Faqala, maka Nabi sabda, alaysa qad bayyana Allahu dzalika, bukankah telah menjelaskan Allah Taala perkara itu? Fanazalat, maka itu pun turun. Wa yastaftunaka qul la yuftikum fil kalalati. Jika minta fatwa engkau, maka Allah Taala yang beri fatwa kepada engkau mengenai kalalah. Okey. Baik. Zikrul kalami an maknaha ala maknaha wa billahil musta'an wa alaihi tiklan. Sebutan perbincangan mengenai maknanya, makna ayat ni, dan dengan Allah Taala sajalah kita minta pertolongan dan padanya kita bertawakal. Panjang tak? Panjang ni terus tentang muka tak boleh. Kalau baca laju boleh lah, tapi kan tak ikut tak. Okay, stop. Kita stop sini. Okay, ada soalan? Kita ayat ni kita sambung di peraya insya-Allah. Ada 3 muka, ada 3 muka lagi. Berkenaan dengan tajuk apa? Tajuk kalalah ayat 176. Ada soalan? Tak ada kat YouTube. Tak ada. Kelas? Yang kelas ada? Tak ada. Tak ada, alhamdulillah. Okey. Baik, kita berhenti sini kan itu. Wallahu alam. Ni berapa hari lagi kan? Ni malam ni insya-Allah 23. Dia tiba dia pas silap. Tengok nama malam. Maksudnya saya ingatkan malam semalam malam ni pasal dia app yang apa jakit yang apa waktu solat tu silap. Dia letakkan hari ni baru hari ke-21. Kan hari ni dah apa dah 22, besok malam 23, besok 23, semalam malam 23. So banyakkanlah ibadat dan elakkanlah berdiri daripada terjebak dengan perkara yang tak berfaedah. Pastikanlah waktu-waktu kita dipenuhi dengan amal soleh supaya kita dapat macam disebutkan hadis Nabi tadi kan, kita dapat penggandaan, peningkatan kedudukan si Allah SWT dengan kerana sempat dengan Ramadan. Sempat kita dengan kebaikan si Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Kita berhenti sini. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala Muhammadin wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.